Okay, so untuk inverter, okay, kita akan belajar dia punya topologi dia ataupun macam mana circuit dia berfungsi. Okay, jadi kita tengok dulu half bridge inverter single supply. Okay, sebab saya nak awak dapat konsep macam mana nak construct dia punya waveform ataupun nak simulate dia punya output waveform daripada circuit dia. Okay, so let's say ini adalah half bridge inverter single supply. Okay, so sini circuit dia, half bridge inverter single supply. Jadi dia akan ada satu supply dan dia akan ada dua capacitor. Okay, so kalau kata dekat sini ialah 100 volt, maka kapasitor ni akan jadi voltage divider yang dividekan voltage ni sama banyak, iaitu 50 volt dan 50 volt. Okey. Kemudian untuk half bridge inverter, dia cuma ada dua switches saja. Okey. Yang mana switch ni dia akan alternate on off. Kalau S1 on, S2 off. Kalau S2 on, S1 off. Okey. So kita test. Kalau S1 yang on. Okey. So kita buat dia punya catat kat sini. Okey, ni S1, S2, S1, S2. Okey. Maknanya S1 on, S2 off lah. Ini saya ambil yang on saja Okey, yang ni yang on saja. So kita tengok bila S1 on. Okey. Bila S1 on, dia akan close circuit kat sini. Okey. So bila close circuit, okey, kapasitor yang jadi voltage divider tadi, dia secara tak langsung dia akan jadi dua bateri. Okey. Mula-mula awak ada satu bateri. Okey. Kemudian awak sambungkan kepada dua kapasitor ni, dan kapasitor ni akan jadi dua bateri dengan kapasiti separuh daripada bateri yang asal. Okey. So bila S1 ni on ataupun dia close circuit, okey, current daripada C1 tadi dia akan keluar macam ni. Okey. Sebab current akan keluar daripada positif. Okey, that's why dia akan pergi ke clockwise. Okey. So current keluar daripada positif, okey, lalu ke switch 1 and masuk ke load. Dia jumpa positif dulu. Okey. So disebabkan source ni adalah daripada bateri, jadi dia punya waveform dia adalah straight line. Okey, katakan 50 volt kat sini. Okey. Straight line. Okey. Jadi untuk jadikan dia alternating output, maka kita perlu set timing untuk switch 1 on dan juga switch 2 on. Jadi timing yang disetkan untuk S1 dan juga S2 tadi yang akan jadi frekuensi untuk output waveform. Okay. So let's say lah kita set S1 ni ialah 0.01 dan yang ni kan 0.01. Okay. So untuk satu cycle total ialah 0.02. Jadi berapa dia punya frekuensi? 1 over T sama dengan 1 per 0.02 akan dapat 50 Hz. Okay, so this is how kita nak produce output waveform daripada inverter. Kita kena main dengan timing switch. Okay, berbalik pada kita punya circuit tadi. So untuk hasilkan output di sebelah positif half cycle, okay, so positif half cycle ni sebelah atas, okay, sebelah bawah ni ialah negatif, katakan ni kosong. Okay, so untuk hasilkan positif half cycle, current kena masuk dekat kutub positif. Okay, so current masuk kutub positif, output dia akan keluar positif. Okay, ini untuk S1 bila S1 on. Okay, so bila S1 on, automatic S2 off. Okay, sekarang kita tengok pula S2 on. Okay, bila S2 on, S1 off.
Okay. So bila S2 on, okay, sama juga current akan keluar daripada positif. Okay, current akan keluar daripada positif. So current pun akan jadi clockwise lah. Okay. Cuma yang ni bila current keluar positif, dia akan jumpa negatif dulu. Okay. Dia akan jumpa negatif dulu. So bila dia jumpa negatif dulu, maka output yang terhasil ialah dekat bahagian negatif. Okay. So kita tengok kat sini dia ada mula-mula S1 dia akan hasilkan positif half cycle. Kemudian S2 on dia akan hasilkan negatif half cycle. Dan proses ni akan berulang-ulang-ulang. Okay. Sampailah dia dapat hasilkan output sinusoidal. Okay. Setiap kali S1 on, dia akan hasilkan positif half cycle. Dan setiap kali S2 on, dia akan hasilkan negatif half cycle. Okay. Dan kalau circuit ni awak sambungkan kepada osiloskop, yang awak akan nampak pada osiloskop ialah garis-garis ni sahaja. Okay. Garis merah atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Tengah-tengah ni tak ada garis. Okay. So dalam nota awak dia tunjuk ada garis macam ni. Okay. Ni hanyalah untuk menunjukkan bahawa output dia ialah jenis alternating. Okay. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay. Dan waveform ni kita panggil dia ialah square wave. Okay, ni adalah square wave. Okay. So ingat balik tip penting tadi. Laluan current masuk kutub mana dulu. Okay. Untuk hasilkan output waveform ni. Seterusnya kita tengok pula inverter, half bridge inverter yang jenis dual supply. Okay. So apa beza dia dengan single supply tadi? So single supply dia ada dua kapasitor. Okay. Kalau dual supply dia guna terus direct dua bateri kat sini. So basically sebenarnya dia adalah circuit yang very similar. Okay, very similar sebab satu bateri pecah dua voltage divider dia jadi dua bateri. Okay, cuma dua bateri kapasitor yang ni dia adalah voltage divider. Okay, so kalau supply was 100 volt, maka kat sini dia akan pecah dua 50. Okay, so kalau dua supply, okay, dia boleh letak dua bateri kat atas dan bawah lah. Okay. So untuk dia punya output waveform, okay, biasanya kita gunakan bateri yang sama di atas dan di bawah. Okay. Kalau atas 100 volt, bawah pun 100 volt. Okay. Boleh gunakan bateri yang berlainan voltan, tetapi awak punya output waveform takkan stable lah. Maknanya dia tak balance. Okay. Kalau nak output yang balance, atas bawah kena sama. Okay. So cuba kita tengok kalau dia konsep dia sama macam tadi. Okay. Kalau S1 on, S2 akan off. Kalau S2 yang on, S1 akan off. Okay. So sekarang kita tengok kalau S1 on. Okay. Kalau S1 on, okay, dia close circuit, maka V1 akan keluarkan dia punya current. Okay. Dia akan masuk ke load ni, jumpa positif dulu. Okay. So output positif half cycle yang akan terhasil. Okay. Okay, sekarang ni kalau S2 pula on. Okay, S2 on, maka S1 akan off. Okay, current akan keluar sama juga
clockwise sebab dia akan keluar daripada positif. Okay. So bila dia keluar pada positif, dia jumpa terminal negatif dekat load ni. Okay. Dia jumpa terminal negatif dekat load. Jadi output negatif yang akan terhasil, maka output dia akan jadi bentuk yang sama juga dengan yang atas tadi. Dia akan ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Bila S1 dan juga S2 ni dia alternate on off. Okay. So that's why saya kata untuk half bridge inverter dia cuma boleh keluarkan square wave saja. Okay, yang ni adalah square wave. Okay. Okay. Kemudian konsep yang penting saya nak jawab, okay, supaya awak tidak confused antara single supply dan juga dual supply. Okay, saya akan labelkan dekat sini ialah V load. Okay, voltage yang ada dekat load Okay, V load. Okay, apa kaitan V load dengan VS? Okay, kalau single supply, okay, kalau single supply, VS awak ni akan dibahagi dua dekat voltage divider. Maka yang masuk ke load awak ni bagi circuit yang ni, okay, V load dia ialah VS over 2. Okay, maknanya magnitude ni lah VS over 2. Okay. Kalau dual supply, okay, kalau dual supply biasanya yang ni adalah VS, yang ni pun adalah VS. Okay, maka yang masuk ke load awak ialah VS. Okay, yang masuk ke load awak ialah VS. Okay. Jadi label ni adalah untuk pemahaman saja yang penting. Okay, kalau kat sini adalah 100 volt, maka yang keluar dekat output awak ialah 100 volt. Okay. Tapi kalau kat circuit single supply ni, kalau sini 100 volt, maka yang keluar kat sini ialah 50. Dan ni kat bawah ni pun ialah negatif 50. Okay, yang ni negatif 100. Okay. So ni hanyalah formula saja. Yang penting awak faham, kalau single supply dia kena bahagi dua. Kalau dual supply dia tak payah bahagi dua. Okay. Biasanya kena tengok dekat dalam ayat soalan. Okay, ayat soalan. Okay. So nanti bila awak buat pasir ataupun kita buat latihan, kita boleh biasakan diri lah. Okay. Okay, jadi untuk video ni saya akan stop dulu dekat half bridge inverter. Okay. So untuk next video saya akan terangkan berkaitan dengan full bridge inverter juga, macam mana nak hasilkan square wave. Okay, jadi awak baca dulu nota tu. Okay, kena pasti antara beza square wave, quasi square wave dan juga pulse width modulation. Okay, so next video kita akan sambung. Thank you.